Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ini cikgu akan membincangkan beberapa soalan SPM bagi tahun 2019 dan fokus kita pada hari ini adalah soalan yang berkaitan dengan bab 4 tingkatan 4 silibus KBSM iaitu persamaan serentak. Jika kita perhatikan dari segi statistik, soalan untuk persamaan serentak ini tidak pernah disoal dalam kertas 1. Sebaliknya, soalan untuk persamaan serentak ini keluar setiap tahun di kertas 2, bahagian A. Kalau perhatikan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 tak pernah miss, dan biasanya dia punya bilangan markah adalah daripada 4 sehingga 5 markah. Jadi sebab itulah selalunya cikgu akan galakkan calon-calon SPM untuk menjawab dan skor bahagian persamaan serentak ini. Sekarang kita akan tengok apakah bentuk soalan persamaan serentak yang keluar pada SPM tahun lepas, iaitu tahun 2019. Soalannya adalah soalan yang pertama di bahagian A dan peruntukan markah adalah sebanyak 5 markah. Jadi apa soalannya? Soalannya dikata selesaikan persamaan serentak dan kemudian diberikan dua persamaan, iaitu X tambah Y sama dengan 1 dan 3 per X tolak 2 per Y sama dengan 5. Apa yang kita boleh buat? Kaedah yang pertama adalah kita cuba susun semula persamaan serentak kita ini dalam bentuk yang lebih mudah. Sebab kita tahu bila melibatkan persamaan serentak, nanti kita akan guna kaedah ganti, kaedah penggantian. Jadi kita akan cuba susun terlebih dahulu. Kita pergi kepada persamaan yang pertama, iaitu X tambah 2Y sama dengan 1. Kalau kita tengok kat sini, X ni single. X sahaja, kat sini ada 2Y. Jadi untuk kita asingkan X dan Y supaya nanti kita boleh pakai salah-salah satu salah-salah satu pun boleh. So 2Y ni kita bawa ke kanan. Jadi di kiri kita akan tinggal dengan X, di kanan kita akan ada 1 tolak 2Y. Nambakan ini sebagai persamaan yang pertama. Selepas itu kita perhatikan pula kita punya persamaan yang kedua. Kita ada 3 per X tolak 2 per Y sama dengan 5. Kita punya persamaan ni sekarang adalah dalam bentuk pecahan. Jadi untuk kita jadikan bentuknya linear supaya memudahkan nanti kerja kita, kita kena matikan dia punya penyebut. Nak matikan penyebut, kita kena darabkan semua dengan penyebut berkenaan. Untuk siapa-siapa yang memang power bahagian algebra, awak boleh terus darabkan dengan XY sebab kedua-dua penyebut adalah XY. Tetapi kalau awak ada masalah dengan algebra awak, so kita akan buat step by step. Kita akan matikan X dulu, kemudian kita akan matikan Y. Nak matikan X, maksudnya cikgu kata tadi, sebab X ni duduk bahagian penyebut, jadi semuanya kita akan darabkan dengan X. 3 per X, bila darab dengan X, X akan jadi nilai dia 1, betul? So 3 bahagi 1, jadi kita akan tinggal 3 sahaja di sini. Untuk X darabkan dengan negatif 2Y, so pengangka akan darabkan dengan nombor bulat, kita akan dapat negatif 2X per Y. Untuk 5 ni pula sama dengan 5 darab X, awak akan dapat 5X. Dah selesai yang X, jadi sekarang kita akan selesaikan untuk penyebut Y pula. Kaedah yang sama. Kita akan darabkan semua sekarang ni dengan Y. Kita darabkan semua dengan Y. So 3 darab Y, kita akan dapat 3Y tolak 2X, negatif 2X per Y. Ada per Y, jadi Y dengan per Y akan dapat nilai 1. So salin sahaja pengangka je, negatif 2X. Sebab dia dah per 1 kan, jadi kita boleh terus ambil pengangka. And then sama dengan, untuk di sini 5X darab Y, awak akan dapat 5X Y. Gantikan dia, nambakan dia sebagai persamaan yang kedua. Sebab awak dah tak boleh nak mudahkan dah pun. Kalau awak nak mudahkan, mungkin awak boleh bawa Y ni ke kanan, kemudian bahagikan semua dengan negatif 2. Kalau cikgu tak akan buat macam tu sebab cikgu dah tak nak jumpa pecahan.
Okey. So, pecahan ni kalau kita tak careful, kita akan banyak careless mistake here and there. Okey. So, kita dah ada persamaan kedua, kita dah ada persamaan pertama. Kalau perhatikan, persamaan pertama ni, dia dah dalam bentuk X sama dengan. Okey, jadi bila kita gantikan X ini ke dalam persamaan kedua, kita akan dapat semuanya dalam sebutan Y. Okey, X kita sama dengan 1 tolak 2Y. Kalau kita gantikan X ini ke dalam persamaan yang kedua, gantikan X dengan 1 tolak 2Y, awak akan dapat semua persamaan ini dalam bentuk Y. Okey, so kita akan gantikan 1 ke dalam 2. Okey, kita gantikan 1 ke dalam 2. So kita salin yang nombor 2 ni daripada kiri. 3Y tolak 2. Okey, kita gantikan X kan. So X kita adalah, ni tengok sini, negatif 2X. So X ini ganti dengan 1 tolak 2Y. 1 tolak 2Y. Okey, and then sama dengan 5XY. 5XY, X dekat tengah-tengah. Jadi cara yang paling mudah adalah awak combinekan 5 dengan Y ni. Okey, 5Y. Kemudian baru awak gantikan X. Okey, sebab 5XY adalah 5 darab X darab Y. So awak darabkan 5 dengan Y dulu, awak dapat 5Y. Kemudian X ini gantikan dengan 1 tolak 2Y. So di sini gantikan dengan 1 tolak 2Y. Okey, sekarang kita akan kembangkan dan lepas tu kita boleh selesaikan. Okey, untuk yang belah kiri kita ada 3Y. Negatif 2 darab 1 awak dapat negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2Y awak dapat positif 4Y sama dengan 5Y darab 1 awak dapat 5Y. 5Y darab negatif 2Y awak dapat negatif 10Y kuasa 2. Okey, nampak tak? Semuanya dah dalam sebutan Y. So, kita boleh susun dalam bentuk persamaan kuadratik. Bawa dia ke kiri. Kita bawa dia ke kiri. Semua kita bawa ke kiri, okey? So, kita bawa ke kiri. Yang paling besar kuasanya adalah Y kuasa 2. Jadi, negatif 10 bawa ke kiri. Awak akan dapat 10Y kuasa 2. Okey, lepas tu kita ada 3Y. Yang ni kita boleh terus tekan kalkulator. Okey, kita boleh terus tekan kalkulator. Sekejap cikgu tak nampak nilai dia. Okey, so kita ada 3Y. Kita ada 3Y. So 3 and then tambah 4. 5Y tu kita bawa ke kiri. 5Y kita bawa ke kiri. So akan jadi negatif 5. So kalau kita buat dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 2. Okey, so tambah 2Y. Tambah 2Y ke tambah Y je ni? Kita tak confident pula cikgu tengok jawapan ni. Okey, betul lah. So, tambah 2Y. And then, apa lagi kita ada? Negatif 2 sama dengan sifar. Okey, kita nampak kita dah dapat dalam bentuk persamaan kuadratik. So, sebelum kita nak buat EQN, tahu dah time ni memang dah menggatal dah nak buat EQN. Dah kelang kabut dah nak buat EQN ni. Oh, dah nak dapat jawapan. Tapi sebelum buat EQN, okey, awak boleh pastikan terlebih dahulu dapatkan bentuk persamaan kuadratik ni dalam bentuk yang termudah. Sebab selalunya kat situ ada peruntukan 1 markah. Tengok markah dia 5 tau, banyak tau. So antara peruntukan markah dia adalah dia nak awak punya persamaan kuadratik dalam bentuk yang termudah. So tengok sini kita ada 10, 2 dengan negatif 2. Semua ni kita boleh mudahkan dengan sifar 2. So 10 bagi 2 awak akan dapat 5Y kuasa 2. 2 bagi 2, so awak akan dapat Y sahaja kat sini. Negatif 2 bagi 2 dapat negatif 1. Dah siap. Baru kita boleh fikir kita nak pakai EQN ataupun kita nak pakai rumus. Dia ada clue pada soalan. So dekat mana clue dia? Okey, awak perhatikan soalan. Dia kata kat sini, beri jawapan anda kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, kalau awak perasan soalan yang bagi yang mahukan jawapan dalam bentuk perpuluhan ni adalah soalan yang ada markah. Kalau awak buat rumus, mesti buat kaedah rumus. Okey, mesti. Kalau yang kaedah EQN, selalunya kita akan dapat nombor bulat. Tapi cikgu dah test EQN, memang betul kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan juga untuk kes soalan ni. Okey, tapi memandangkan, tengok sini 5 markah dan kehendak soalan dia nak 3 tempat perpuluhan. So pastikan awak pakai rumus. Rumus apa yang awak nak pakai? Rumus tu provided waktu exam kita akan pakai rumus yang ini. Rumus yang ini adalah rumus untuk persamaan kuadratik.
Okey, yang boleh berikan awak jawapan dalam beberapa tempat perpuluhan. Ikut apa yang soalan nak lah. Okey. So kita akan salin rumus di tepi supaya senang nanti kita nak buat. So cikgu contoh rumus kat sini. X sama dengan negatif B tambah tolak square root B squared minus 4AC perkan semua dengan 2A. Okey. So tu cikgu punya rumus. Cikgu dah catat dekat bahagian tepi kanan. Okey, jadi kita nak transfer, kita mesti keluarkan A, B dan C terlebih dahulu. So A adalah nombor pada Y paling tinggi. So Y kuasa 2 kita ada 5. So situ A. Okey, and then B kita Y, okey 1. And then C kita adalah negatif 1. Okey, careful bila masuk ya. Persamaan awak adalah Y. Jadi di sini bukan X tetapi Y. Hati-hati sangat sebab careless mistakes happens here. Akan berlakunya careless mistake. Confirm. Okay. So Y letak sini Y. Sebab di sini adalah persamaan yang melibatkan Y. Maksudnya sini kena Y. Okay. So Y sama dengan negatif. Okay, B kita adalah 1. And then tambah tolak square root. B kuasa 2 adalah 1 kuasa 2. Tolak 4 dalam kurungan 5. Okey, C kita negatif 1. Tutup kurungan. Okey. So by this time, lupa pula per 2A. Per 2, okey, A kita 5. Okey, baru boleh sambung. Okey. Pada waktu ini, pada takat ini, sebenarnya awak dah boleh splitkan dia kepada 2. Okey, yang pertama adalah tambah, yang kedua adalah tolak square root. Okey, so kita boleh bahagikan kepada Y1 dan Y2. Jadi Y1 kita adalah negatif 1 tambah square root. Okey, yang tu kita boleh tekan calculator. Okey, negatif 1 tambah, itu tak ya? Okey, kita ambil yang square root saja. So 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan 5 negatif 1. So kita akan dapat jawapan dia 21. Tak teranglah kalkulator cikgu. Okay. Dia terang sebenarnya tapi lightning. Lightning kawasan. Okay, so kita dapat jawapan dia 21. Jadi ini adalah square root 21 per 10. Okay, buat yang sama untuk belah kanan. Okay, untuk Y2 sama dengan negatif 1. Kalau sini tambah, jadi di kanan ni adalah tolak square root 21 per 10. Okay, lepas tu terus tekan kalkulator sahaja. Okay, cuma perlu tekan sahaja kalkulator. Negatif 1 and then square root 21 bahagi 10. So awak akan dapat jawapan dia ke cikgu saya tekan. Okay, negatif 1 tambah, cikgu mesti tak tambah ni kan. Macam tak nampak tambahnya. Okay, bahagi 10. Dan awak akan dapat jawapan. Okay, ni ada trik dia juga. Macam mana awak nak dapat jawapan yang tepat macam jawapan dalam skema. Okay, kalau soalan dia minta 3 tempat perpuluhan, jawapan awak, sebab ni bukan jawapan lagi tau, ni nilai Y. Awak nak berikan jawapan kepada 3 perpuluhan, jawapan awak adalah dalam bentuk X dan Y nanti kan. Okey, awak tahu yang Y ni awak akan pakai untuk kira X juga kejap lagi. Awak akan masukkan Y kat sini. Okey, so first jawapan yang pertama, sebab ni adalah jawapan Y. Okey, jawapan yang pertama awak bagi dalam 3 titik perpuluhan. Okey, so awak tulis kat sini sama dengan 0.358. Jawapan Y yang pertama. Okey. And then jawapan Y yang kedua, dalam pada waktu jawapan Y yang pertama ni, awak catatkan dekat mana-mana jawapan Y yang dalam 4 titik perpuluhan. Awak lebihkan 1 sebab nanti awak akan ada problem nak letak nilai X. X awak nanti, kalau awak pakai Y yang ini, yang awak dah mudahkan, believe me, X awak akan dapat nilai perpuluhan yang kurang sikit daripada skema. Kalau nak jawapan yang betul-betul sama daripada skema, yang ini awak ambil 4 titik perpuluhan untuk awak masukkan dekat X kejap lagi. So maksudnya kita catat je dekat sini. Okay, Y1 0.3583. Okay, kita catat macam tu. Nanti padam tau. Okay, ni just nak bagi jawapan sama dengan skema. Okay, lepas tu kita buat untuk Y2 pula. Okay, Y2 negatif 1 negatif 1 negatif set 21 bahagi 10. So kita dapat jawapan dia negatif 0.558. Untuk jawapan Y, okey, awak bagi 3 tempat perpuluhan. So jawapan Y2 awak adalah
negatif 0.558. Okey, tapi untuk Y yang awak nak pakai dekat X, apa cikgu punya kalkulator nampak sangat-sangat kabur. Okey, untuk Y yang awak nak pakai dekat X, awak akan ambil sampai 4.5583. Okey. So siap yang tu. Sekarang kita akan gunakan Y yang kat atas yang merah ni, 4 titik perpuluhan ni, kita akan guna untuk cari nilai X. Okey, so kita nak guna cari nilai X, kita akan buat macam ni. Okey, sambungan lah kan. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okey, lepas tu sambungan bawah ni, X1 sama dengan, okey, so nampak tak dekat sini kita ada 1 tolak 2Y. Kita gantikan Y, kita akan dapat X. So 1 tolak 2, Y apa kita nak ambil? Okey, Y1 kita adalah 0.3583 sama dengan, okey, so ambil 1 tolak 2 dalam kurungan 0.3583. So dapat jawapan 0.2834. Okey, 0.2834 ambil dalam 3 titik puluhan, 0.283. 0.283. Okey, X2 pula. Untuk X2, okay, untuk X2 yang sama juga, 1 tolak 2, masukkan nilai Y2 yang 4 titik puluhan, 0.5583 sama dengan, okay, so kita ganti yang kat dalam ni, negatif 0.5583. Kita dapat 2.1 3 titik puluhan 7. So 2.117. okey. Dah siap kan? Dah siap semua? Bila dah siap semua, padam yang ni. Okey, yang ni kita buat sebab kita nak jawapan X yang tepat. Yang betul-betul tepat. Okey, selalunya kita akan buat macam tu lah. Sebab kita akan guna Y ni untuk X. So, benda nombor yang kita nak guna lagi, yang bukan jawapan last, selalunya kita akan lebihkan satu tempat perpuluhan. Kalau tidak nanti dia akan makin jauh tahu dia punya beza jawapan dia. Okey, so yang ni barulah kita akan keluarkan dia punya jawapan. So kesimpulannya jangan lupa untuk persamaan serentak keluarkan dia punya jawapan akhir, kesimpulan. Okey. So X sama dengan, okey, ambil X1 0.283, Y sama dengan 0.358. Tengok pasangan betul-betul X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, yang salah pula. Okey, so X2 adalah 2.117, Y2 adalah negatif 0.558. Dan barulah siap. Okey, bila dah siap, bolehlah awak kemaskan jawapan awak gariskan jawapan yang betul. Okey, lepas tu awak buatlah border sini biar nampaklah kemas dan tersusun. Okey. So itu saja sebenarnya, tak panjang punya lah kerja. Panjang tak? Panjang tak? Tak panjang kan? Cuma kena betul-betul buat dan tengok betul-betul soalan. Kalau dia tak mention 3 tempat perpuluhan macam dalam soalan ni, then awak boleh terus pakai EQN, tak ada masalah. Okey, tapi kalau dia mention 3 tempat perpuluhan, awak keluarkanlah rumus. Sebab bila awak masuk rumus, awak ada markah. Okey. So pembahagian markah dia, untuk keluarkan persamaan ni, awak akan dapat 1 markah. Kemudian awak mudahkan dia punya persamaan kuadratik ni, awak akan dapat 1 lagi markah. Awak masukkan dalam rumus, awak dapat 1 markah. Dan setiap satu set X dan Y yang tepat, awak akan dapat lagi 1 markah. So total adalah 5 markah untuk soalan persamaan serentak. So itu saja, tak ada soalan dah. Okay, persamaan serentak memang 1 je pun soalan dia setiap tahun. Okay, dan dia wajib keluar di paper 2 bahagian A. Okay, so kita akan jumpa lagi dengan soalan topik yang lain pula melibatkan kertas SPM. Okey, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan share.